Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah masuk bahagian kelima dari 8 bahagian. Untuk bahagian yang kelima ini kita akan belajar bagaimana nak membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Jadi semasa tingkatan 1 perwakilan data, kamu tak ada lagi belajar plot kotak. Jadi untuk tingkatan 4 ini dia ada tambahan satu lagi, iaitu membina plot kotak. Okey, jadi terima kasih kepada subscribers. Yang mana yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe. Saya sangat menghargainya. Jadi sebelum kita mula, okey, apakah plot kotak? Okey, kita pergi terus kepada buku teks muka surat 226. Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai. Jadi untuk membina plot kotak ini kita perlukan 5 nilai, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum bagi set data berkenaan. Dah ada set data, kita kena tentukan 5 perkara ini. Plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data itu adalah simetri pada median. Nanti kita tengok apa maksud simetri pada median. Simetri itu tengah-tengah kan, simetri kan. Dia membahagikan sama tengah lah. Nampak cantik. Jadi kita tengok ini adalah bentuk plot kotak. Jadi dia ada ini, kita panggil plot kotak. Ini adalah kita punya scale lah. Kita punya paksi bagi plot kotak itu, untuk menunjukkan apa nilai 5 nilai itu. Okey, nilai yang ini kita panggil nilai minimum. Mewakili nilai minimum. Yang sini mewakili kuartil pertama. Yang sini mewakili median. Yang ini kuartil ketiga. Dan yang hujung ini mewakili nilai maksimum. Jadi ada 5 nilai yang perlu kita tahu untuk membina plot kotak. Okey, selain bentuk plot kotak macam ini, plot kotak pun ada bentuk macam ini. Sebab itu kita bagi tahu tadi, sama ada suatu set data adalah simetri pada median. Kalau yang warna hitam ini dia simetri, maksudnya dia membahagi jarak itu sama saja. Berbeza dengan yang warna purple dan warna hijau ini. Yang warna purple kita tengok median dia duduk di sebelah kiri. Maksud dia set data di sebelah ini ditaburkan rapat-rapat. Set data bagi warna purple ini ditaburkan rapat-rapat pada separuh yang pertama. Tetapi pada separuh yang kedua dia jarak lebih banyak antara satu sama lain. Dan sebaliknya pada set data yang berwarna hijau ini, plot kotak berwarna hijau ini, kita tengok median ini lebih ke kanan. Maksudnya yang belah kanan ini set data dia duduk rapat-rapat berbanding dengan yang belah kiri set data dia jauh-jauh antara satu sama lain. Sebab itu bentuk plot kotak dia macam ini. Jadi yang warna hitam ini simetri, warna purple dan hijau ini tidak simetri. Okey, selain mengufuk macam ini, plot kotak pun mungkin boleh jadi menegak, bergantung kepada diberikanlah. Jangan awak confuse. Okey, jadi yang bawah ini minimum, yang atas ini maksimum, dan ikut urutan lah. Kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Bukan yang atas ini minimum, yang bawah ini minimum.
Okey, selain bentuk macam ini, satu lagi bentuk macam ini, dia tak ada dot. Dia tak ada dot di sini. Plot kotak ini pun adalah plot kotak. Jadi kalau dalam buku teks dilukis dot, tapi kalau awak buat research ke apa, awak Google ke, search Bing ke, awak tengok tak ada dot di sini. Dia tak salah Ada dot pun tak apa, tak ada dot pun tak apa. Tapi untuk awak ikut saja buku teks, buatlah dot itu. Okey, yang ini satu lagi bentuk sama macam plot kotak, tapi yang ini bukan plot kotak. Ini candlestick bagi forex. Ini candlestick bagi forex. Dia memberikan maksud yang lain. Jadi ini bukan plot kotak kalau awak cari kat internet jumpa macam ini bukan plot kotak, ini adalah candlestick bagi MT4 forex. Okey, kita nak bina plot kotak, masih lagi buku teks muka surat 226. Data di bawah menunjukkan markah diperoleh oleh 15 orang dalam satu ujian bahasa Cina. Bina plot kotak bagi data di bawah. Okey, dia ada data ini sudah disusun mengikut tertib menaik. Dia ada 15 kesemuanya. Okey, plot kotak dia perlu ada 5 perkara ini. Nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Jadi, yang paling senang kita tentukan nilai minimum iaitu 35, maksimum 75. Untuk mengetahui kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita kena tahu dulu nilai median. Okey, nilai median adalah 57. Iaitu dia ada 15 data. Median tengah-tengah 15 tambah 1, 16 bahagi 2, dia kedudukan ke 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kita belajar sebelum ini. Okey, jadi 57 ini adalah median. Kuartil pertama, tengok ini ada berapa set data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 nak tahu kedudukan kuartil. 7 tambah 1, 8 bahagi 2. Jadi kedudukan keempat. Kedudukan keempat adalah 45. 1, 2, 3, 4, 45. Yang ni 1, 2, 3, 4. Kuartil ke-3, 68. Jadi, barulah kita boleh bina plot kotak. Okey, kita ada satu kertas graf ataupun apa-apalah. Kertas kosong ke, tapi pastikan skala dia yang sama. Lebih sesuai guna grid ataupun kertas graf. Okey, kita tengok di sini nilai minimum 35, nilai maksimum 75. Jadi dot ini untuk memudahkan kita buat plot kotak. Okey. Jadi kita dot ini janganlah bawah sangat sebab kita nak buat kotak lepas ini. Jadi tak perlu kita buat sampai di sini. Sebab kita perlukan ada ruang di tengah-tengah untuk buat kotak ini. Okey, seterusnya kuartil ketiga 68. Okey, di sini kita tengok 65, 66, 67, 68. Ni kita zoom sikit. Okey, setiap kotak kecil ini mewakili satu unit. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okey, 68 di situ. Kuartil pertama 45 dan median 57. Okey, jadi plot kotak bentuknya macam ini. Nilai minimum disambungkan dengan garis kuartil pertama. Sama juga kuartil ketiga disambungkan dengan nilai maksimum. Dan kita buat kotak. Okey, kotak itu besar mana tak ada masalah. Nak buat kecil satu kotak kecil ini pun tak ada masalah. Tapi, ada tapi di sini. Pastikan dia sama saiz atas dan bawah. Tak bolehlah buat dua atas, satu bawah. Dia macam tak cantik lah. Jadi pastikan sama saiz. Kalau awak guna 3 kotak kecil ini, bawah pun 3 kotak kecil. Okey. Jadi sama juga. Ini 3 kotak kecil atas bawah dan buat kotak. Dan satu lagi jangan lupa untuk nilai median di sini. Jadi setiap
nilai di sini mewakili 5 perkara ini. Mewakili 5 perkara ini. Jadi ini macam mana kita nak membina plot kotak. Dari plot kotak itu kita boleh tentukan julat antara kuartil, iaitu beza antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Selain itu julat. Itu beza antara nilai maksimum dan juga nilai cerapan minimum. Okey. Contoh 12 buku teks muka surat 227. Bagi setiap plot kotak nyatakan 7 perkara ini: median, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antar kuartil, nilai minimum, maksimum dan juga julat. Okey, kita jawab A dahulu. Okey, kita tahu ini nilai minimum, nilai kuartil pertama, median, kuartil ketiga, nilai maksimum. Okey, nilai minimum 18. Di mana 18 itu? Tengok, setiap kotak kecil ini mewakili 2 unit 10, 12, 14, 16, 18. Jadi setiap itu awak kena tengok dulu skala yang digunakan. Kuartil pertama 35, kita tengok dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah di sini, bukan pada grid itu. Okey, median 52, kuartil ketiga 64 dan nilai maksimum 80. Jadi kita dah tahu nilai kelima-lima nilai ini, kita boleh cari 7 perkara ini. Okey, median 52, kuartil pertama 35, kuartil ketiga 64, julat antar kuartil 29, nilai minimum 18, kita dah kira tadi, maksimum 80, julat 62. Julat 62, 80 tolak 18. Kita dapat 62. Julat antar kuartil 64 tolak 35 dapat 29. Okey, itu soalan A. Okey, kita pergi soalan B pula. Kita tengok soalan B ni tak simetri data dia sebab median ini berada lebih ke kiri. Jadi dia belah kiri itu data dia rapat, belah kanan ini data dia berjauhan antara satu sama lain. Okey, sama macam tadi. Nilai-nilai yang mewakili 5 nilai itu. Okey, nilai minimum sifar, maksimum kuartil pertama 5, median 11. Okey, tengok di sini setiap kotak kecil mewakili 1 unit sebab skala dia 5 kepada 5 kotak ini. Kuartil ketiga 21 dan nilai maksimum 35. Dah tahu 5 perkara, kita boleh tahu 7 perkara di sini. Okey, median 11, kuartil pertama 5, kuartil ketiga 21, julat antara kuartil 16, 21 tolak 5. Nilai minimum sifar, nilai maksimum 35 dan julat 35, iaitu 35 tolak sifar ini dapat 35. Jadi daripada plot kotak kita boleh mencari 7 perkara. Dari diberi plot kotak itu kita boleh cari 7 perkara, iaitu yang inilah: median, kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, nilai minimum, nilai maksimum dan julat. Okey. Jadi untuk bahagian ini, membina dan mentafsir plot kotak, awak perlu tahu bina daripada 5 nilai, iaitu minimum, Q1 kuartil pertama, median, Q3 dan nilai maksimum. Dari situ awak boleh tahu nilai 7 perkara daripada latihan kita tadi. Okey, untuk next video bab 6 jangan lupa itu dia, dan yang mana belum subscribe, boleh subscribe di bawah. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wassalam. Terima kasih.